Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita berada dalam perbahasan riwayat al-aba anil abna wa aksuh, iaitu bab riwayat seorang ayah daripada anaknya ataupun terbalik, iaitu riwayat daripada anak daripada ayahnya. Jazakumullahu khairan. من المقرئ هنا؟ موجود هناك. تفضل يا شيخ. وألف الخطيب في ذي أثر عن ابنه كوائل عن بكر والوائل في عكسه فإن يزاد عن جده فهو معال لا تحد. Okey. Perbahasan yang agak menarik dalam aspek riwayat hadis, iaitu bila dibincangkan tentang riwayat daripada seorang ayah daripada anak. Kebiasaannya ataupun yang dipanggil sebagai sulukul jaddah, iaitu jalan kebiasaan, adalah seorang anak riwayat daripada ayah. Tetapi dalam hadis berlaku juga riwayat ayah daripada anak. Dan ini antara aspek yang penting ditekankan dalam perbahasan ilmu hadis, supaya tidak disalah faham di dalam sanad hadis itu berlaku kata terbalik atau berlaku qalb. Kita ingat seorang anak tu mesti riwayat daripada ayah. Tetapi ada dalam hadis ni banyak yang mana seorang ayah tu riwayat daripada anak sendiri. Ini menandakan bahawa ilmu hadis ini melangkau usia. Yang kita dah bagi tahu kata-kata ulama, termasuk daripada Imam Al-Bukhari rahimahumullah, la yakunu ar-rajulu 'aliman aw la yakunu ar-rajulu muhaddithan hatta ya'khudha amman huwa fawqahu wa amman huwa dunahu wa amman huwa mithluhu. Iaitu tak dinamakan seorang itu sebagai seorang yang alim, seorang yang muhaddis, sehingga dia mengambil ilmu ini daripada orang yang lebih besar daripada dia, daripada orang yang lebih kecil daripada dia, ataupun orang yang seperti dia. Jadi riwayat daripada seorang ayah daripada anak ini berlaku. Antaranya bila dikatakan riwayat Bakr bin Wa'il, Wa'il bin Daud. Bakr bin Wa'il ni adalah anak kepada Wa'il bin Daud. Tetapi Wa'il bin Daud riwayatkan daripada anak dia Bakar, daripada Ibnul Musayyib, daripada Az-Zuhri, daripada Sa'id bin Musayyib, daripada Abi Hurairah. Begitu juga kalau kita tengok Al-Fadl bin Abbas, iaitu Al-Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ada riwayat yang mana Abbas bin Abdul Muttalib, iaitu pakcik Nabi Abdul Muttalib, Abbas ni sepupu Nabi SAW, meriwayatkan daripada anak dia sendiri Al-Fadl ibn Al-Abbas. So ini perbahasan dalam ilmu hadis. Kemudian dia beritahu fi aksihi fa yuzad an jaddihi fahwa ma'alin la tuhad. Inilah kebiasaannya riwayat daripada anak daripada ayah. Itu riwayat kebiasaan, iaitu yang muda riwayat daripada yang lebih tua. Tapi boleh jadi juga bila dibincangkan tentang perbahasan ini, dia secara automatik dia akan termasuk, dia kata, perbahasan seorang anak riwayat daripada ayah dia daripada atuk dia. Maksudnya ada 3 generasi. Yang ni dia akan bincangkanlah. Sambung. أهم حيث أب والجد لا يسمى والآباء قد انتهت إلى 10. Okey. Dia kata kat sini is antara bab yang paling penting, iaitu perbahasan riwayat daripada anak, daripada ayah dia, daripada ayah dia. Riwayatul rajul an abihi an jaddihi. Yang ini Al-Hafidh Salahuddin Al-Ala'i, dia ada karang kitab dia Al-Washyul Muallim fi riwayatil ibn atau riwayatil abna anil aba. Dia mengarang kitab ini, iaitu seorang riwayat daripada seorang anak daripada ayah ni, daripada atuk dia. Yang mana dalam kitab ni dibahagikan kepada 2 bab. Satu yang merujuk kepada, kalau dalam Arab dia kata fulan an abihi an jaddihi.
anak daripada ayahnya, daripada atuknya. Ayahnya tu tak ada masalah lah, maksudnya ayah kepada fulan. Tetapi atuknya tu, nya tu, he tu, dhamir itu merujuk kepada siapa? Atuk kepada ayah dia ke, min, moyang kepada perawi tu, ataupun atuk kepada perawi tu. Boleh nampak tak gambarannya? Yang ini dibahagikan buku dia ni kepada dua bahagian. Satu yang merujuk kepada atuknya, nya tu merujuk kepada perawi tu, dan satu lagi atuknya tu merujuk kepada ayah dia. Maksudnya atuk kepada ayah dia, maksudnya moyang kepada perawi tersebut. Okey, sambung. Ashratin wa arba'in fi sanadi mujahhalin di arba'ina musnadi. Dia bagi satu contoh kat sini. Dalam bab ni, yang paling banyak susu galuh anak beranak dalam hadis yang meriwayatkan secara bersambung hadisnya daripada Nabi SAW, iaitu sebanyak 14 susu galuh keturunan. Maksudnya 14 lelaki semuanya, daripada anak, daripada ayahnya, daripada ayah, daripada ayah, daripada ayah, daripada ayah, daripada 14 kali sampai kepada Nabi SAW, iaitu kat sini saya sebut Al-Hasan daripada Ubaidillah, maksudnya Al-Hasan bin Ubaidillah, daripada ayahnya Ubaidillah ibn Muhammad, daripada ayah dia Muhammad bin Ubaidillah, daripada ayahnya Ubaidillah ibn Ali, daripada ayah dia Ali bin Al-Hasan, daripada ayahnya Al-Hasan bin Al-Husain, daripada ayahnya Al-Husain bin Ja'far, daripada ayahnya Ja'far bin Ubaidillah, daripada ayah dia Ubaidillah bin Al-Husain Al-Asghar, daripada ayah dia Al-Husain Al-Asghar, daripada Zainul Abidin, daripada ayahnya Zainul Abidin, daripada Al-Husain bin Ali, daripada ayahnya Al-Husain bin Ali, daripada ayahnya Ali bin Abi Talib, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu beberapa hadis yang disebutkan, iaitu sekitar 40 hadis. Antaranya Al-Harbu Khid'ah, antaranya peperangan itu adalah tipu helah. Begitu juga antara hadis yang diriwayatkan daripada 14 jalur ini, laisal khabaru kal muayanah, bukanlah suatu khabar itu sama seperti menyaksikan. So ini satu hadis yang very penting sebenarnya. Bila ini satu hadis yang penting, laisal khabaru kal muayanah, bukannya bila kita cakap lah, kita dengar orang cakap berita ini sama seperti kita menyaksikan benda itu sendiri. Ataupun bahasa pasar dia, bukanlah sembang itu seperti mana kita melakukannya sendiri. Itu pun boleh masuk juga. Sebab kalau kita tak menyaksikan, tak mengalami satu pengalaman itu sendiri, menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, tak akan sama dengan kita dengar-dengar je. Kadang-kadang orang bila dengar ni, orang yang cerita tu, cerita dia, intonasi dia lain, ayat dia lain, mungkin fakta dia pun mungkin ada kelainan. Maka kita pun boleh buat satu assumption yang tidak menggambarkan suasana asal. Tetapi bila kita sendiri menyaksikan perkara tersebut di hadapan mata, kita sendiri mengalami benda itu sendiri, maka suasana akan berubah. Yang ini antara benda-benda yang menjadi pegangan lah bagi kita sebagai seorang pendakwah. Ramai orang bila dia belajar, dia senang je dia bagi tahu, oh kalau haram-haram lah, kena jauh. Kalau halal-halal lah, kena cakap, kena berani cakap. Tetapi bila dia berada dalam situasi itu sendiri, maka tidak sama dengan apa yang dia cakap sebelum ini dengan kita nak mengalami suasana itu sendiri. Tak akan sama orang yang dalam bidang tersebut yang applykan benda itu semua secara praktikal, sama dengan orang yang hanya cakap je, dengar-dengar daripada sumber sana sini. Ini yang Nabi SAW bagi tahu, laisal khabaru kal muayanah, tidaklah suatu khabar itu sama seperti orang yang menyaksikan sendiri. Kalau orang cerita pada kita tentang satu negara, oh ini cantik negara ni, begitu indah, tetapi tak akan sama bila kita sendiri pergi menyaksikan. Bila kita menyaksikan,
Boleh jadi benda tu lebih indah daripada apa yang dikhabarkan. Boleh jadi juga benda tu lebih tak indah daripada apa yang dikhabarkan. Boleh jadi juga. So sebab itu dalam apa sekalipun kita usaha untuk meletakkan position kita tu seperti kita berada dalam tempat tersebut. Jangan hanya berpaksikan kepada cerita-cerita orang semata-mata. Kerana ianya tidak sama. Takkan sama. Sebab tu ramai daripada kita yang dulunya masa dia belajar pun, masa dia belajar dia kata oh baru belajar benda ni salah, benda ni betul. Dia kata okey, kalau macam tu kita kena terus buat. Kalau kita nak masuk dalam masyarakat, kalau salah kita kena beritahu salah. Tapi rupanya bila kita dah masuk terjun dalam masyarakat, rupanya dia banyak berkait sana sini yang membuatkan kita akan berfikir dua kali. Kita fikir panjang. Adakah apa yang tindakan yang sepatutnya kita lakukan? Tak semestinya bila kita melihat satu benda itu sebagai salah, tiba-tiba kita terus mengingkarinya. Nabi SAW sendiri pun pernah, bila mana menawan kota Mekah, Nabi melihat maksiat yang dilakukan oleh pemuka-pemuka Quraisy yang baru masuk Islam ketika itu, masih lagi mu'allaf. Bila Nabi tengok Kaabah itu dibuat pintunya di atas, yang dulunya pintunya di bawah. Dulu asalnya ada dua pintu, tapi sekarang dah jadi satu pintu tu ke atas. Macam sekarang lah. Nabi bagi tahu laula hadithul ahdi bil kufur. Kalau tak kerana mereka ini masih lagi baru masuk Islam, masih baru lagi dengan zaman syirik mereka ini, nescaya aku akan runtuhkan balik Kaabah ini dan aku akan bina balik semula mengikut asal, yang mana pintu itu di bawah yang tak ada kasta-kasta. Macam sekarang, only VIP sahaja yang boleh masuk ke dalam pintu Kaabah. Sebab tu dulu dia bawa naik atas ni supaya tak semua orang boleh nak masuk Kaabah ni. Nabi tahu benda tu salah. Nabi tak suka dalam agama ni ada sistem-sistem kasta macam ni. Tapi Nabi tahu kalau dia bertindak sekarang, dia akan membawa mudarat yang besar. Kerana pemuka-pemuka Quraisy yang ada egonya ni mesti akan rasa macam Nabi tak bagi muka kat dia orang langsung, tak bagi can langsung. Jadi mungkin akan menyebabkan mereka ini menjauhi Islam, ataupun menyebabkan mereka ini ada dendam yang menyebabkan akhirnya mereka menjadi seperti orang munafik. Nabi dah berhadapan dengan kerana orang munafik yang ramai di Madinah sebelum itu. Nabi tak mau puak-puak macam ni makin ramai. Kita tak boleh ada sikap macam lantak kalau dia jadi munafik dijawab depan hadapan Allah, yang penting kita sampaikan kebenaran. Itu bukan seorang da'i yang hakim, yang bijak. Tetapi ada kala benda itu walaupun salah, tapi kita belum lagi nak memperkatakannya kerana kita memikirkan, menimbang tarakan tentang maslahat ataupun mudarat bagi tindakan kita. Jadi Nabi tangguhkan. Nabi tak mau orang-orang pemuka VVIP, orang Mekah ketika itu yang baru masuk Islam, terasa hati dan membuatkan mereka menjauhi Islam. Kerana itu Nabi tangguhkan dulu cegahan tersebut. So ini bermakna bukanlah bila mana kita melihat satu kemungkaran itu kita boleh terus bash, kita boleh terus hentam, tapi kita fikir kalau kita buat macam itu adakah mendatangkan kebaikan. Kalau kita rasa nak selamatkan diri kita sahaja, tak apalah, buatlah. Tetapi kalau kita fikir untuk nak membawa kebaikan yang besar kepada ummah dan masyarakat di sekeliling kita, kita kena berfikir banyak kali. Bukan hanya fikir satu step. Sebab tu bukan mudah. Kita ramai ni bila kita tak berada dalam position tu, sometimes kita cakap tu kita rasa macam mudah benda tu dibuat. Tapi bila kita berada di position tu, kita akan berhadapan banyak dengan benda-benda yang kita sendiri tak bersetuju. Yang mana kita kadang-kadang terpaksa buat kerana memikirkan satu maslahat yang lebih besar di sebaliknya. Itu tak semua orang boleh buat. Kalau kita nak fikirkan kita nak selamat, maka lebih baik kita tak duduk di position tersebut dan kita tak buatlah kerja-kerja tu. Kita buat amal ibadah kita sendiri, kita fikirkan keselamatan kita sendiri. Tapi kalau kita rasa kita nak bawa kebaikan kepada ummah, mau tak mau mesti ada dia punya, akan ada implikasi dia. Mesti akan ada cabaran-cabaran yang perlu kita lalui, sama ada kita boleh ataupun tidak. Itu terpulang kepada kita.
nak pilih tu. Itu orang kata is bukan, kalau kita relate dengan isu semasa, bukan mudah kalau kita nak berada di position seperti mufti itu sekarang. Bukan mudah. Kita rasa macam, kalau dia jadi mufti, dia boleh, senang lah, boleh buat macam ni, boleh buat macam ni, terus buat macam ni. Tak. Banyak aspek-aspek yang perlu kita pertimbang tara. Sebab tu Sahibus Samahah, bakal mantan mufti nanti, dia pun pernah pesan. Dia pesan kepada kami kata-kata Al-Qarafi. Dia kata, ada kala ketikanya kalau ada orang datang meminta fatwa kepada kamu, janganlah kamu jumut dengan apa yang tertulis di kitab-kitab semata-mata. Kadang-kadang kita bila tengok kitab, kita baca yang tu terus kita nak apply pada orang yang hadir. Sedangkan mufti itu sendiri dia perlu menjadi seorang yang ada hikmahnya. Dia akan melihat di sebaliknya. Maka kadang-kadang dia tidak jumut dengan apa yang dibaca di atas sutur, di atas teks-teks semata-mata, tetapi dia akan melangkaui benda tersebut. Dan ada kalanya dia akan berhadapan dengan situasi yang sukar. Tetapi kerana nak satu maslahat itu dapat, ummah mendapat maslahat tersebut, ada benda yang terpaksa dilanggar, ada benda yang terpaksa dikorbankan. So sejauh mana kita sanggup berkorban, itu persoalannya lah. Kalau kita nak selamat, tak payahlah. Itu senang. Kita tak payah terlibat dengan masyarakat. Kita tak perlu ada tanggungjawab tu, burden tu is not easy. Some orang bila dia melihat jawatan mufti, dia akan rasa macam tak apa, asalkan dia alim jadilah mufti. Rupanya mufti zaman sekarang ni bukan sekadar tu, bukan sekadar untuk nak menjawab persoalan-persoalan masyarakat, tetapi banyak di zaman yang di mana masyarakat banyak lagi jauh daripada agama. Macam mana kita nak peranan kita untuk nak mendekatkan mereka dengan agama, macam mana kita nak bawa mereka ini mesra. Ini benda-benda yang kadang-kadang orang tak perasan, kan? Nak bina antara jambatan, antara institusi fatwa. Hari ni saya tulis pasal jambatan. Antara, misal kata, nak bina jambatan antara orang agama dengan, misal kata, badan-badan hiburan. Kami kena bash tengok movie tu. Tapi bukan kerana kita nak tengok TV. Waktu mufti masa tengok tu sakit belakang dia tengok macam tu kan. Tapi kerana satu maslahat yang kita tengok, untuk nak bagi orang-orang seperti ini yang mungkin kita rasakan mereka masih jauh daripada agama ni, supaya dia tak rasa jauh, tak terasa tersisih ataupun terasing daripada dunia ni. At least kalau ada apa-apa isu, bila mana mereka menghormati institusi itu sendiri, dia akan rujuk, dia orang akan dengar juga. Kalau kata ada nasihat tertentu, benda ni mungkin memakan masa. Tetapi kalau kita rasa macam nak selamat, kau buat tu lara, kau buat tu haram, tak payah. Tapi apa kesannya? Kesan dia, orang sebegini akan semakin jauh daripada agama, dan kemudian kita tak boleh nak baiki dah keadaan tu. Jadi banyaklah benda-benda yang kadang-kadang kita terpaksa untuk melangkaui apa yang sepatutnya dilakukan, nak menyelami masyarakat. Sekarang ni kalau dengan suasana yang pelbagai persoalan yang muncul sekarang ni, macam-macam, tapi manusia tak akan pernah berhenti. Kita tengok kadang-kadang fatwa tu apa, takkanlah nak kena keluarkan fatwa bagi setiap isu. Kalau minum arak tu, kenapa tak ada fatwa haram minum arak tu? Tak payah fatwa, itu memang dah confirm benda-benda macam tu haram. LGBT, mana fatwa LGBT, benda tu semua dah confirm haram. Tu tak payah nak fatwa ni nak keluar kalau kita ada isu, kita ada kekeliruan, isu-isu semasa. Sebab tu kind of agak brilliant bila mana Sahibus Samahah dibahagi kepada, kalau kita tengok kan ada tahqiq masail, dia ada apa lagi? Bayan linnas, dia ada lagi apa lagi? Irsyad apa? Irsyad fatwa. Bayan linnas atau salah yang paling basic. Ini isu-isu yang simple, yang dah disebut juga dalam kitab-kitab dulu dan mungkin berulang kali ditanyakan. Naik atas lagi irsyad fatwa ni, mungkin perbahasan yang lebih mendalam sikit. Tahqiq masail ni lebih kepada isu-isu yang memerlukan kepada penelitian, yang sebahagiannya memerlukan keputusan daripada fatwa-fatwa, isu-isu yang
yang nawazil, isu-isu yang semasa. Isu yang semasa ni bukan mudah tau. Kadang-kadang kita fikir kan, kadang-kadang masuk dalam fatwa. Antaranya kan kita tahu Abu Quran sekarang ni, Jabatan Agama ni, Quran ataupun buku-buku agama yang ada ayat Quran ni dia akan bakar. Apa yang jadi? Dia akan lupus, dia akan buang kat laut. Jadi bila ada satu company introduce tentang satu teknologi 92, yang mana teknologi ni very good, dia macam mana dia boleh tukar balik debu-debu tu yang dibakar, tapi dengan syarat debu tu tak dibakar yang mencemarkan alam sekitar, tapi dia ada dia punya mesin dia. Bila dia tak tahu dia ada kaedah dia, akhirnya menjadi debu yang sangat halus dalam mesin dia, dan debu tersebut boleh diproduce balik untuk menjadi barang-barang seperti rak, seperti meja. Kemudian lagi satu teknologi pula, dia boleh nyahkan dakwat-dakwat yang ada di dalam kertas-kertas ni, dan kemudian direproduce balik kertas tu menjadi satu kertas baru. Jadi diminta fatwa, kalau boleh tak kita gunakan Quran yang dah dibakar ini untuk digunakan dengan kaedah sebegini. Ini isu-isu nawazil. Kalau kita jumpa dalam kitab-kitab fiqah, dia akan cerita cara nak melupuskan, iaitu dengan bakar ataupun tanam. Jadi saya bagi tahu, kalau kita hanya jumut kepada sutur, kepada kitab-kitab yang tulis ni, kenapa ulama sebut bakar? Of course dia merujuk kepada macam mana Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bakar Quran yang ketika itu menjadi isu. Kerana dia maksud tujuan dia adalah untuk nak hapuskan kita kata benda ni supaya tak dihina, ataupun mungkin ada orang terpijak. Sebab tu sama ulama kata boleh ditanam juga. Tetapi kita tak semestinya akan stick kepada kaedah ni. Selama-lamanya kita kena bakar. Especially pada zaman sekarang ni yang sudah concern pasal isu alam sekitar. Lagi bertantan abu tu pergi buang dekat laut ataupun dekat sungai ke, yang akan lebih mencemarkan alam sekitar. Kita ada kaedah-kaedah baru. So kita kena willing to consider. Lepas tu kita kena tengoklah macam mana isu. Okey, kalau di-create, apa di-create semula tu, adakah dia membawa makna mushaf itu ataupun tidak? Macam mana lagi dengan isu Quran wakaf tu? Kena nak tengok dari sudut manfaat dia. Ada hukum-hukum ni secara asasnya ada dibincangkan dalam kitab-kitab fiqah. Tetapi how kita nak tanamkan di dalam suasana sekarang, dalam keadaan sekarang ni, itu memerlukan daya kritis yang tinggi untuk kita memahami nas dan apa yang ditulis di dalam kitab-kitab fiqah. Macam-macam lah isu-isu lain, yang mana isu-isu macam ni baru diputuskan untuk dicari fatwa. Isu-isu barang lah, isu-isu teknologi moden ni lah, rawatan lah, apa ini semua. Sebab yang ini masih lagi tak disebut. Isu-isu macam ni tak disebut dalam kitab-kitab fiqah, tapi dia ada prinsipnya, dia ada asasnya. So bukan mudah. Dan macam itulah, bila kita berada di situ, kita kena ingatlah hadis ni, laisal khabaru kal mu'ayanah. Ini satu hadis yang kita kena pegang untuk kita faham dan kita telusuri betul-betul. Okey. Okey, sambung. Wa ma li Amru bin Shu'aib an abi an jaddi fal aktharun ihtajja bih hamlan li jaddihi ala as-sahabi wa qila bil ifsahi wa isti'abi. Okey. Ini isu yang agak menarik bagi siapa yang biasa dalam pengajian hadis. Dia akan selalu dengar tentang sanad ni, iaitu sanad Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Kan, siapa yang belajar hadis biasanya dia akan selalu dengar, sebab sanad dia famous. Amru bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada atuknya. Jadi Amru bin Shu'aib, nama dia adalah Amru bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah ibn Amr bin Al-As. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As ni adalah sahabat Nabi lah. Jadi ini sanad yang diperselisihkan ramai para ulama.
sama ada sanad ini boleh diterima ataupun tak boleh diterima. Khilaf yang besar. Sebahagian daripada para ulama, Ali bin al-Madini, Ishaq bin Rahawai, Imam Ahmad, Imam al-Bukhari rahimahumullah, mereka menerima sanad Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Sebahagian ulama kata sanad dia daif, sanad dia munqati' ataupun kita kata terputus. Punca dia sebab apa? Yang pertama, kerana mereka mengatakan Amr bin Shu'aib an abihi, iaitu daripada Muhammad Abdullah bin Amr. Sebab dia kata datuk kepada Shu'aib, Muhammad ni dia bukan sahabi. Boleh nampak tak? Amr, Shu'aib, Muhammad, Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr tu sahabat. Tetapi datuk kepada Amr ni, iaitu Muhammad bin Abdullah ni, dia kata bukan sahabat. Tu yang pertama. Jadi dia kata an abihi an jaddi. Kemudian bila mana dia sebut Shu'aib, Shu'aib ni ayah kepada Amr. Dia kata Shu'aib pula tak pernah berjumpa dengan datuk dia, which is datuk dia sahabat tu lah, Abdullah bin Amr bin Al-As. Tetapi khilaf dalam nak menentukan bila disebut Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Jaddi itu merujuk kepada siapa? Jad dia adakah merujuk kepada datuk kepada Amr ataupun datuk kepada Shu'aib? Boleh nampak tak? Sama ada datuk, kalau datuk kepada Shu'aib, maksud dia siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Tetapi mereka mengatakan ayah kepada Amr Shu'aib ni tak pernah jumpa dengan datuk dia. Kalau dikatakan datuk dia adalah Muhammad, iaitu ayah kepada Shu'aib, kat sini pun dia kata ada isu juga. Tapi Al-Imam Az-Zahabi rahimahumullah, dia kata thabata sama'u Shu'aib an jaddi. Dia kata Shu'aib ni pernah dengar daripada atuk dia, iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. وقد ثبت سماعه من معاوية الذي مات قبل عبد الله بسنوات الذي رباه وكفله. Yang mana dia bagi tahu bahawa yang Shu'aib ni pun pernah riwayatkan daripada sahabat yang lain, Muawiyah radhiyallahu anhu. Sedangkan Muawiyah itu meninggal sebelum daripada atuk dia Abdullah bin Amr ini bertahun-tahun sebelumnya. Jadi tak mustahil Shu'aib pernah bertemu dengan atuk dia. Apatah lagi atuk dia, Abdullah ni, dia sendiri yang menjaga Shu'aib setelah kematian ayah Shu'aib ataupun anak kepada Abdullah itu sendiri, iaitu Muhammad. So khilaf dalam bab ini begitu panjang. Sampaikan memang ada satu tesis, dan saya ingat ada beberapa hasil kajian ilmiah yang mengkaji tentang sanad Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih ni. Dia sanad yang kontroversial, yang mana ditarjihkan asalnya adalah sanad yang hasan. Sanad yang hasan. Tetapi dia bukan sanad yang daif secara mutlak sebagaimana yang dilihat oleh sebahagian daripada para ulama. So benda ni hanya kita akan jadi isu kalau kita selalu main dengan hadis lah. Kalau kita tak pernah dengar Amr bin Shu'aib ni, kita pun tak heran kan. Okey, sambung. وهكذا نسخة بهز واختلف أيهما أرجح والأولى ألف وعدد هنا من تروي عن بحق عن أمها مثل حديث من سبق. Sama juga selain daripada Amr bin Shu'aib an jaddihi, iaitu riwayat Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah. Yang ini sama juga, sama famous dengan riwayat Amr bin Shu'aib. Sebab banyak hadis yang sebut Bahz bin Hakim daripada ayah dia, iaitu Hakim, daripada atuk dia, iaitu Muawiyah bin Haidah. Sanad ini diterima oleh sebahagian para ulama. Al-Bukhari rahimahullah jadikan dia sebagai syahid di dalam sahihnya. Cumanya dia lain sikit lah daripada
daripada sanad Amr bin Shu'aib an jaddihi ni. Sebab Muawiyah bin Haidah ni, atuk dia ni, tak pernah dinukilkan dia ada hadis daripada Nabi SAW walaupun dia seorang sahabi. Jadi sanad Bahz bin Hakim ni juga asalnya adalah sanad yang hasan. Walaupun khilaf juga sama berlaku di dalam perbahasan sanad ni. Saya tak nak panjang kan, sebab kalau semua tak pernah dengar, jadi dia macam siapa lah Bahz bin Hakim ni semua kan. Okey. Wa'dud huna man tarwi an ummin bihaq an ummiha mithla hadithi man sabaq. Ni adalah kes yang terpencil, iaitu kalau tadi seorang anak lelaki riwayat daripada ayah dia, riwayat daripada atuk dia, semua lelaki punya sanad. Tetapi ada rare dalam sanad yang mana seorang anak perempuan riwayat daripada ibu dia, riwayat daripada nenek dia, ada juga. Maksudnya kali ni sanad perempuan. Antaranya iaitu apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunan dia dengan sanad dia daripada Ummu Janub binti Numailah, daripada mak dia Suwaidah binti Jabir, daripada mak dia Aqilah binti Asmar, daripada bapa dia Asmar bin Mudarris. Ini sanad yang rare, iaitu anak perempuan daripada mak dia, daripada nenek dia. Ini sangat-sangat rare, tapi wujud di dalam ilmu hadis tu sendirilah. Okey, habis perbahasan riwayat ayah daripada anak ataupun anak daripada ayah, kita berpindah kepada perbahasan baru, iaitu as-sabiq wal lahiq. Okey, sambung. Yang ni senang, bab ni senang. Fi sabiqin wa lahiqin qad sunnifa man yarwi anhu ithnani wal mauta wafa. Liwahidin wa ukhra athani zaman kamalikin anhu rawa az-Zuhri wa min wafatihi ila wafati as-sahmi qarnun wa fawqa thulthihi bi'ilmi wa min mufadin nawi alla yuhsaba hadfun wa tahsinu uluwin ijtaba baina abi aliyin wa sibti alladha lis-salafi qarnun wa nisfun yuhtaba. Okey. Ini as-sabiq wal lahiq, kalau kita nak faham perbahasan ni dibincangkan kerana satu sebab. Yang pertama, sebab dia adalah kerana dia nak bagi kita tak confuse bahawa ada perawi yang tercicir daripada sanad tersebut. Kenapa? Kerana as-sabiq wal lahiq ni, dia, kalau kita nak faham, dua orang rakan seperguruan riwayat daripada guru yang sama, tetapi antara wafatnya yang first murid dan second murid ni begitu jauh. Al-Khatib al-Baghdadi, Al-Zahabi, dia ada tulis tentang as-sabiq wal lahiq. Al-Khatib al-Baghdadi dia consider jauhnya usia tu dalam sekitar 60 tahun, perbezaan jarak wafat antara rakan seperguruan ni. Kenapa benda ini dibincangkan? Kerana dia takut orang anggap orang yang muda ni sepatutnya mungkin diriwayat daripada wasitah ataupun orang pertengahan yang sama usia dengan rakan seperguruan yang lain. Boleh imagine tak? Okey, seorang guru. Okey, katakanlah saya guru. Tiba-tiba ada antara anak murid kat sini sangat tua, mungkin usianya 70-an. Dan at the same time ada seorang lagi yang sangat muda, mungkin usia dia dalam sekitar 15 tahun. Jadi bila orang check, kalau kita baca, jangan imagine macam zaman sekarang ni. Baik, kalau kita imagine dalam periwayatan hadis, orang akan sangsi, kenapa perawi lain yang riwayat daripada saya ni version tua semua ni, tetapi ada seorang yang sangat muda. Dan sangat muda ni dia orang khawatir dari segi sanad dia, yang muda ini dia sebenarnya dia tak ambil langsung daripada saya, tapi dia ambil langsung, dia ambil daripada perantara daripada saya. Itu perbicaraan dia. Saya bagi satu contoh dari sudut perawi. Al-Imam Malik
Imam Malik meninggal tahun 179. Guru dia Ibnu Syihab Az-Zuhri meninggal tahun 124. Anak murid Al-Imam Malik, Abu Hudzafah As-Sahmi, meninggal tahun 259. Az-Zuhri walaupun dia adalah guru kepada Imam Malik, tetapi dalam aspek riwayat hadis dia juga adalah anak murid kepada Imam Malik, kerana dia meriwayatkan beberapa hadis daripada Imam Malik. Kalau nak ikut, Ibnu Syihab Az-Zuhri meninggal tahun 124 berbanding dengan Abu Hudzafah As-Sahmi 259. Berapa jarak wafat antara kedua-dua ni? Dalam 120 lebih tahun kan? Jadi kalau jarak dia begitu jauh, orang muskil, macam mana yang senior ni jauh sangat umur dia, 120 tahun lebih. Jadi akan menyebabkan orang ragu-ragu, adakah Abu Hudzafah As-Sahmi ni antara dia dengan Imam Malik mungkin ada perantara. So kalau kita tak faham, kita akan hukumkan sanad ni sebagai sanad yang munqati' ataupun terputus, sedangkan dia tak terputus. Tetapi kerana situasi dia rare begitu, orang boleh jadi, pengkaji hadis boleh jadi confused. Okey, kat sini dia bagi Ibnu Hajar sebut dalam bab as-sabiq wal lahiq ni, jarak yang paling jauh, perbezaan antara yang anak murid senior dengan anak murid junior, yang paling jauh sekali yang pernah dia jumpa, sebanyak jurang dia sejauh 150 tahun. 150 tahun. Kita dengan kawan kita nak main beza 20-30 tahun tu, okey lah. Ni 150 tahun. Contohnya dia bagi Abu Tahir As-Silafi. Abu Tahir As-Silafi Al-Asfahani, bukan Abu Tahir As-Salafi, bukan, Silafi. Nisbah kepada, dikatakan silaf ni adalah gelaran kepada nenek moyang dia. Ada juga yang kata daripada Banu Silaf, yang merupakan salah satu daripada klan Himyar, satu klan besar di Yaman dulu. Okey, Abu Tahir As-Silafi Al-Asfahani, dia ada seorang Abu Tahir, okey, saya beritahu, dia meninggal tahun 576. Tetapi kenapa berlakunya as-sabiq wal lahiq ni? Kerana usia dia panjang. Usia dia dikatakan mencecah 106 tahun. Lebih daripada Tun Mahathir sendiri. Tua. Sebab tu dia ada potensial dapat anak murid muda dan dapat potensial anak murid tua. Jadi dia 576 adalah dia punya tarikh wafat. Dia ada anak murid senior dia, iaitu Abu Ali Al-Bardani. Abu Ali Al-Bardani juga adalah salah seorang guru kepada Abu Tahir As-Silafi. Macam saya beritahu, dalam hadis seorang guru boleh jadi anak murid at the same time kalau dia meriwayatkan hadis-hadis daripada murid dia tu. Jadi Abu Ali Al-Bardani meninggal tahun 498 Hijrah. So maksudnya guru dia ni definitely meninggal sebelum daripada anak murid dia lah, sebelum daripada Abu Tahir. Tapi dalam cerita ni Abu Tahir ni adalah guru dia. Dan salah seorang daripada anak murid Abu Tahir As-Silafi ni adalah cucu dia sendiri. Cucu dia sendiri yang dinamakan sebagai Abdul Rahman bin Makki, yang meninggal tahun 650 Hijrah. 650 Hijrah. Okey, sekarang ni kira antara Abu Ali Al-Bardai meninggal 498 Hijrah dengan Abdul Rahman bin Makki, cucu kepada Abu Tahir As-Silafi, yang meninggal tahun 650 Hijrah. Berapa jarak dia? 152 tahun. Jarak
dua-dua anak murid kepada Abu Tahir As-Silafi. Tapi dia boleh jadi jauh macam tu kerana 3 faktor. Yang pertama, Abu Tahir As-Silafi panjang usia dia. Yang kedua, guru dia sendiri menjadi anak murid dia. Yang ketiga, cucu dia sendiri anak murid dia. So beza antara dua anak murid ni begitu jauh. Maksudnya kalau orang dalam bidang hadis, kalau dia tak berhati-hati dalam ni, pertama sekali dia akan confuse. Sebenarnya Abu Tahir As-Silafi riwayat daripada Abu Ali Al-Bardai ni, Al-Bardani, ataupun terbalik, ke Abu Ali Al-Bardani riwayat daripada Abu Tahir As-Silafi. Sebab ini Abu Ali Al-Bardani ni meninggal dulu daripada Abu Tahir As-Silafi, lama juga. So macam mana, adakah mana satu guru, mana satu murid? Itu orang boleh confuse kalau orang tak betul-betul faham dalam bidang as-sabiq wal lahiq. Kemudian bila melihat kepada jauhnya usia cucu dia sendiri, Abdul Rahman bin Makki, dengan atuk dia tu, orang pun boleh jadi confuse. Macam mana diriwayat daripada atuk dia yang, dan orang akan sangka mungkin cucu ni riwayat daripada somebody, daripada atuk dia. Maka berlaku keguguran dalam sanad tersebut, which is tak sebenarnya. So dalam bab ni kita boleh faham, maka sampai ke detail macam ni pun dalam ilmu hadis dibincangkan, as-sabiq wal lahiq. Yang ni kalau antara kitab yang paling luas dan terbaik untuk nak bicarakan dalam bab ni, iaitu kitab Al-Khatib Al-Baghdadi. Dia ada kitab khas tentang as-sabiq, nama dia as-sabiq wal lahiq. Fima taba'ud bainar rawiyaini an syaikhin wahid. Tu dia punya tajuk buku dia. Maksudnya as-sabiq wal lahiq, yang mengukur tentang dua tempoh yang jauh antara dua anak murid daripada guru yang satu. But interesting. Sebab tu kita tengok dalam ilmu hadis ni, kita pun tak terfikir sampai ke situ dia orang bicara. Anak daripada ayah, ayah daripada anak, daripada datuk-datuk, daripada cucu moyang ni semua. Kemudian ada antara riwayat adik-beradik pun dibincangkan, riwayat antara dua murid yang jauh umur dia pun dibincangkan. Semua ini demi nak menjaga maslahat ataupun nak memelihara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kalau kita tak bincang macam ni, kita tak sebut, at least kita tak lalu macam ni, agaknya benda ni tak pernah lalu, tak pernah cross dalam mind kita. Yang kita tahu bila kalau kita belajarlah sikit mustalah hadis, kita nak belajar tentang sahih, tentang hasan, tentang maudhu', tapi rupa-rupanya ada banyak bab-bab lain lagi. Itu belum lagi kita cerita tentang lepas ni ada lagi ni. Ada tentang riwayat syaikh, kemudian ada wasitah antara keduanya. Kemudian lepas tu kita belajar tentang al-wuhdan. Kemudian man lam yaru illa hadithan wahidan, man lam yaru illa an wahid. Kemudian ada juga bab man haddatha wa nasi. Siapa yang disampaikan hadis kemudian dia terlupa dia pernah bagi hadis tu. Lepas tu dia memang firm. Dia kata, aku tak pernah sampaikan hadis tu, kau ni penipu. Murid tu kata, tak Syekh, you pernah cakap ni tahun lepas. Guru tu bagi tahu, lah mana ada. So mana satu? Maksudnya sampai ke that situation pun dibincangkan dalam perbahasan ilmu hadis. Kita ambil lagi satu. Sambung. Wafati ila wafati sahmi qarnun wa fawqa thulthi bi'ilmi. Wa min mufadin naw'i alla yuhsaba hadfun wa tahsinu uluwin yujtaba. Baina abi aliyin wasibti alladha lissalafi qarnun wa nisfun yuhtada. Ni tadi kita dah cerita. Ambil bab seterusnya. ومن روى عن رجل ثم روى عن غيره عنه من الفن حوى ألا يظن فيه من زيادة أو انقطاع في الذي أجاده. باب من روى عن شيخ ثم عنه روى عنه بواسطة. Bab seorang perawi diriwayatkan daripada seorang guru, dan pada keadaan yang lain dia meriwayatkan daripada jalan tengah, perantara daripada guru yang sama. Bab ini dia tak diceritakan oleh Alfiyah dalam Alfiyah Al-Iraqi.
So ini adalah tambahan daripada Al-Imam Suyuti, tambahan daripada apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi. Dalam bab ini, okey, dia bagi satu situasi. Okey, antaranya situasi dia, Imam Malik bin Anas, guru dia Nafi'. Kita selalu dengar hadis sanad dia daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibn Umar. Malik, Nafi', Ibn Umar, tu biasa kita dengar. Tetapi ada kala Imam Malik bila dia nak riwayat hadis Nafi', guru dia, tiba-tiba diriwayat daripada jalan pertengahan, iaitu Malik daripada Az-Zuhri daripada Nafi'. Maksudnya ada kala kita kena faham, walaupun Nafi' adalah guru kepada Imam Malik, tetapi ada beberapa hadis Nafi' yang mana Imam Malik itu tak dengar direct daripada Nafi', tetapi dia dengar daripada Az-Zuhri. Cuba bayangkan kalau Imam Malik dia tak sebut pun Zuhri, dia sebut Nafi', orang akan percaya sebab Nafi' itu memang guru dia. Tetapi kalau Imam Malik buat macam tu, maka Imam Malik akan dituduh sebagai mudallis. Orang yang cuba nak menutup ataupun nak kona-kona sikit. Dari sudut zahir, orang akan tengok betul lah, tak ada masalah, sebab Nafi' ini memang guru Imam Malik. Tetapi hakikatnya hadis itu, on that particular hadis, Imam Malik dia mendengar daripada Zuhri nukil daripada Nafi'. Sebab tak semua hadis Nafi' yang Imam Malik dengar daripada dia. So ada kala dia pergi berguru dengan Nafi', kemudian lepas daripada tu dia pergi berguru dengan Ibn Shihab Az-Zuhri. Ibn Shihab Az-Zuhri dulunya pernah berguru dengan Nafi'. Jadi disampaikan hadis Nafi' yang mana Imam Malik sini tak pernah dengar daripada Nafi'. Faktor masa, kadang dia tak ulang balik ke apa. Maka disitulah boleh jadi iskal ataupun problem bagi orang yang tak faham. Dia akan rasa, Imam Nafi' ni macam mana? Dia guru Imam Malik tu, kena Malik riwayat daripada jalan tengah. Kadang-kadang ni muskil. Itu faedah bila kita belajar bab ini. Wallahu alam, insya-Allah kita sambung lagi perbahasan yang akan datang dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Dah tak banyak dah ni. Tak banyak dah, sikit lagi ni. Sudah nak habis perjalanan kita, insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.